Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu lagi dalam channel saya pada petang yang mulia ini. Hari ini sebagai sembang saja, sembang santai saja. Berkaitan dengan di manakah syaitan? Syaitan tu kat mana? Itulah bulan puasa ni, mana dia berada? Setengah kalau kita rujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dia beritahu kita bahawasanya di bulan Ramadan ini syaitan tu kena ikat, ataupun dibelenggu. Jadi sejauh manakah syaitan itu diikat di bulan Ramadan ni? Dan kita melihat walaupun di sana timbul pertanyaan, bila mana ada syaitan diikat, tapi ada juga orang yang buat maksiat, ada juga orang yang buat dosa, kan? Okey, sebenarnya gini, ada pendapat ulama berkaitan dengan syaitan tu diikat. Pendapat yang pertama, memang dia ni diikat betul-betul. Yang syaitan ini diikat betul-betul, dan diikatnya pula ialah siapa yang kena ikat? Syaitan itu berupa yang mana yang berpangkat besar, bos lah kita kata. Bos, yang mana bos ini dia ada, syaitan ni dia ada bos-bos dia, yang mana bos inilah yang diikat dan dipenjarakan. Ada setengah yang kata dipenjarakan, senanglah. Dipenjarakan, dan dia dipenjara, diletakkan di dasar lautan, di bawah laut tu sana. Sehingga tak boleh nak buat apa dah. Soalan macam dipenjarakan. Okey, dan bos ini dia ada macam-macam bos. Ada macam-macam bos. Ada bos juga, ada bos yang mana dia bernama Awan. Awan ni ialah bos yang mana tugas dia ni, dia menggoda pemimpin-pemimpin ataupun raja-raja supaya rasa sombong dan bongkak terhadap rakyat jelata dia. Tu tugas bos Awan ni. Kemudian pula bos yang bernama Murrah. Murrah ni dia bos dalam melalaikan manusia dengan muzik, dengan hiburan, supaya, dan lebih lagi lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bos yang bernama Murrah. Okey, kemudian ada bos yang bernama Masud, yang mana Masud ini ialah tugasan dia ialah untuk memfitnah, bergosip dan membinasakan manusia. Itu tugasan dia. Dan yang selain pada itu, dia banyak lagi lah. Ada bos yang mana yang pakar dalam merosakkan rumah tangga manusia pun ada juga. Jadi pendek kata, bos-bos ini dirantai dan dipenjarakan. Dipenjarakan di bulan puasa. Yang tinggalnya hanyalah kuncu-kuncunya sahaja. Yang jenis macam kalau kita kat prebek-prebek lah. So bila bos dipenjarakan ni, mereka tak boleh nak, sebab tak ada bos. Jadi biasalah, orang tak ada bos ni macam manusia lah kan. Kalau tak ada bos ni, dia pun tak buat kerja lah. Contoh maknanya gitu, kita boleh faham kan. Maknanya dia orang relax lah, kuncu-kuncu ni, orang bawahan ni, sebab tak ada bos. Bos kena penjaga. Maknanya gitu, kita boleh faham kan. Tapi bila satu lagi pendapat yang mengatakan bahawasanya mereka ini lemah. Mereka ini lemah, menyebabkan tak ada daya upaya untuk menggoda manusia, disebabkan manusia ini dalam bulan puasa ni terlalu, orang kata, berpuasa dengan erti kata sebenar, dan susah untuk digoda. Susah untuk digoda tu sebab orang yang mereka yang tak mampu untuk berkahwin, mereka ini disarankan supaya berpuasa. Sebab apa? Dengan berpuasa lah dia dapat menjaga diri dia daripada melakukan maksiat. Itu maknanya ada hikmah sebenarnya dalam berpuasa ni. Dari segi orang sendiri, daripada kita, seseorang tu apabila dia berpuasa pun, diri dia pun akan rasa lemah, tak bermanya sedikit kan. Maknanya kata ialah dia akan rasa lemah untuk membuat maksiat, membuat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah juga dalam bulan puasa, kita rasa sedikit lemah tubuh kita, dan kita pun rasa tak berdaya sangatlah, tak berbaloi kalau kita nak buat dosa dalam keadaan kita berpuasa. Dan itulah sebenarnya
kesan daripada puasa itu sendiri, dia mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ia menjauhkan kita daripada maksiat. So puasa dengan setan itu dia tak ada power lagi. Setan tak ada power lagi di bulan puasa kerana mereka telah dibelenggu, mereka telah dilemahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kita dah dapat jawapan hari ni. Apa setan buat? Maknanya kata ialah setan tu tak ada power terhadap hamba-hamba Allah yang berpuasa dengan sebenar-benarnya. Jadilah kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa berdamping dengan Al-Quran, sentiasa berdamping dengan zikir-zikir, sentiasa bermuhasabah diri ke arah kebaikan dan sentiasa melakukan amal-amal ma'ruf dan nahi munkar. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih kerana sudi mendengar. Assalamualaikum.